Okey, sekarang ni ni kira macam part tu lah. Kita nak sambung 6 April. Sebab tadi kita dah settle 5 April, so kita sambung 6 April punya transaction. Okey, sekarang ni kalau tengok ayat dia kata apa tu? Kita jual kepada customer dari Great Student Hostel. Dan dia punya term 14 hari. So, kalau kita sold dia, kita kena pergi kat mana? Sales. Okay. Okay. So, kita sell ni tak ada apa-apa ni lah. Tak ada apa-apa transaksi lagi. Kenapa kat sini Aisyah buat kat sini. Okay, 1/4/2008. Tak ada apa-apa lagi lah. Okay, so sekarang ni kerja kita adalah pergi enter sale untuk membuat satu invoice untuk jualan. So, make sure korang punya invoice dan layout korang mesti dekat item. Okay. Okay, so sekarang ni kerja korang adalah kita pergi kat sini dulu. Customer siapa kita nak sekarang ni? Dia bagi nama customer apa? Okay, so kalau korang tak ada, pergi dekat new, buat baru. Make sure benda apa tu, yang tu customer. Sebab kita nak menjual kepada customer. Okay, customer and company lah. Nampak? Customer and company. Nanti kalau jumpa kat sini, new, customer, company. Tekan OK je kan? Tekan OK. Mesti ada dua Aisyah punya kan? Dah agak dah. Tak apa, kejap. Customer and company. Ni customer and company. Ni pun customer company, tak apa. Edit and delete card. Okay. So sekarang ni Aisyah dah buat belum? Belum lah kan? Aisyah belum, so Aisyah buat sekali lah. Okay, so Great Student Hostel. Kita use customer. Use customer. Dan kita masukkan dia. Kalau dia 14 hari ni maksudnya? Tinggi banding. Okay, betul. Okay, berapa hari? 14 hari. Okay, pada bila tu? Pada 6 hari bulan 4 2008. Mana 6? Okay. Ni PO ni tak ada lah. Okay. Kalau korang perasan kan tadi kan, dekat purchase kita masukkan supplier kan. Tapi dekat ship tu ni nama company kita. Itu bermaksud kita beli, kita membeli dan kita membuat purchase order tu untuk kita masukkan maklumat dia lah pada kita punya syarikat tu. Kalau macam ni, invoice ni daripada ni lah. Kita nak bagi pada orang tu. Nampak ship tu ni. So ni ya betul. So ni invoice korang ni akan jadi ni lah 00001. Tahu? Okay, so ship korang sekarang ni yang kita jual adalah 10 unit. Dan berapa unit? Okay. Dan kita jual apa tu? Kita jual kettle. So, item nama kettle tadi apa? KET. Ya, sama KET. dengan. Okay. So, tengok ada perubahan harga tak? Kalau ada, kita masukkan 95. Kita enter sahaja. So, ni berapa unit? Dia jual blender 2 unit. Jadi dekat item number dia jual apa? Blender. Dia punya tu apa? BLN. Okay, so masukkan nilai dia. Berapa? RM120. Okay. So total kita adalah 1190 lah. Okay. Dia tak ada buat pembayaran apa-apa tau. Jangan tekan record, tapi kita tekan apa? Kita tekan send to this. Apabila kita membuat invoice ke macam tadi purchase order mula-mula tu, kita kena send to this. Macam tu. Okay? Okay.
Okay. Okay, so save. So dia dah automatic record lah. So kalau nak check, okay, kalau nak check dekat sale register, ni yang saya dah masukkan 317 lah. 317 314 2008. Oh 30 30. Okay, so dekat mana? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Dekat sini. Open invoice. Dia tadi open invoice, bukan order, kita open invoice. Maafkan Aisyah, dia dekat open invoice. Okay. Okay, so sekarang yang kedua adalah kita menjual kepada siapa tu? Top form supplier. So pergi dekat new item, enter sale. Nampak kan tadi kan? So customer kita masukkan top form suppliers. Yang ni saya tersilap nama, tak apa, nanti saya boleh ubah. Nanti korang punya top form suppliers code lah. Dekat new korang tekan, okay? Lepas tu use customer. Okay, dah use customer. Yang ni pastikan berapa hari dia buat tu, in a given day. Kalau dia kata dia beli hari ni, bayar hari ni, COD. Tapi kalau dia beli hari ni, bayar nanti, so tengok berapa hari dia bagi masa. Okay, 30 hari. Okay. Aisyah, Ya, so bawah ada lagi satu information kat mana? discount ni. Tak apa, nanti kita settlekan yang atas dulu. Boleh? Tapi ni kita tak rekod lagi lah. Kita lepas dah masukkan 5 unit apa semua baru tu. Ni 5 unit. 5 unit. Kettle. Lepas tu berapa? 3 unit blender. Okey, berapa harga dia? 98 dan juga 110. Okey, dapat? Sekejap. Type. Okay. Ini baru untuk maklumat yang atas lah. Tapi bila dia ada bagi maklumat tambahan dekat bawah dia tu, yang tu kita jangan tu dulu. Kita kena tengok apa dia punya flow selepas tu. Jangan terus tekan send to this. Okay? Okay, dah. Okay, dah. Okay, Okay. so sekarang ni bila kita dah buat macam ni, kita baca ayat tu. Dia kata overall dia punya invoice ni terdapat diskaun RM80. Dan customer bayar 50% daripada jumlah tu. Daripada jumlah tu. Pada hari itulah. Okay. Sekarang ni kan, kalau korang rasa macam mana? Dia bayar 50%. So 820 kena bagi dua lah. Okay, lepas tu yang diskaun tu untuk apa? Yang diskaun tu Sepatutnya lepas tu kan? kita potong 80. Anda pasti? Ah. Okay, macam ni. Dia kata, ayat pertama dia kata overall discount, overall invoice ni ada potongan diskaun 80. Korang ingat tak yang kita buat transport tu? Apa transport? Transport ni satu. Item number ni korang buat discount. Lepas tu tekan enter. Tak ada kan? Tekan new. Tekan enter. Discount to customer. Saya belajar benda baru. Okay, so buat apa? Yang ni I sell je. Tak silap Aisyah, I sell saja. Sekejap Aisyah try tengok dekat muka surat 79. Kita just tekan I sell this item untuk ni. Okay, so masukkan ni apa? Product sale Product sale ke? Product sale 411. Okay, so tekan. Okay. Tax code. Aisyah lupa. Ni. Kat sini ni kena masukkan
Yang ni tak ada lah, tak ada harga lah kat sini Just masukkan non-taxable. So tekan OK. So tekan sama dengan dia dah ada. Tapi berapa harga yang dia bagi tu? RM80. Jangan tekan ni lah. Ni memang RM80. Tapi yang ni Aisyah lupa nak masukkan sebab dia kata bagi diskaun. Kalau bagi diskaun dia maksudnya tolak duit, betul tak? Betul tak? So kena tolak satu lah bermaksud. Nampak tak? Aisyah, yang diskaun tadi tu kita letak harga kat mana? Dekat sini 80. Oh, bukan 60 Bukan. Dia Dia bagi 80 kan? Mana ada 60. Oh, tapi masa tu buat automatic tu dia nampak 60 lah. 60? Masa kita tekan enter je discount of customer, dia automatic dekat sana dia tunjuk 60. Tapi kita edit lah 80, okay? Okay. Jadi so subtotal kita adalah 740 selepas ditolak dengan diskaun dia. Jadi barulah kita boleh buat customer membayar 50% daripada jumlah bayaran dia. So 7,400 darab 50% dapat berapa? Ini kita kena kira manual lah. 7,400 darab 50%, 7,000 pula. 740 darab 50%. 370. 370. Okey. Betul lah, 370 lah. Bermaksud dia hanya bayar 370 je pada 30 hari tu. So paid to day tu 370. Okay. Aisyah, kenapa you punya diskaun tu negatif 80? Kenapa sini 80 punya? Yang tadi kan Aisyah kata kalau negatif 1 negatif 1. Sorry, dia tekan 1 saja. Sebab apa dia ni? Dia kalau diskaun ni biasanya kan tolak kan. Biasa kita tolak. Macam transport tu. Ingat tak transport yang RM179 tu dia tambah sebab apa? Sebab dia tambah dengan tu. Tapi bila diskaun ni kita tahu dia tolak. Kan? Tak kalau diskaun harga kita makin mahal kan? Macam tu. Betul-betul. Okay, so lepas dah buat ni, so semua dapat 6 hari bulan 4. Yang ni 0002 lah. Dapat. Okay, Dapat. daripada sini kita akan control recap. Tengok, dia akan terus ada ni control CR. Maksudnya yang ni lah yang kita dah bayar macam tu. Tapi nanti kalau kita tengok dekat tu nanti kita tengok. Okay, so send to this. Kenapa fact? Send to this. Send to this. Tekan OK. Okay. Ni invoice yang kedua lah. Nur Aisyah. Okay. Korang letak nama korang masing-masing So save. Okay. Dah settle untuk yang tu. Yang grade student hostel dah settle. Top form pun dah settle. Wait a minute. Aisyah rasa tu Aisyah tersalah. Korang tak salah. Aisyah saja. Yang ni. Ni salah satunya. Mana datangnya tu? Okay, tekan OK. Lepas tu ni. Yang ni tak apalah. Yang ni korang boleh edit. Dia tak ada efek apa-apa pun. Tapi yang ada tak ada efek pun. Tak apalah. Yang tu lah tapi. Okay, so dah boleh buat 7 April lah. Okay, semua dah generate Okay, kalau dah generate tu tak apalah. Dah generate okey lah ni. Aisyah punya tiba-tiba tu. Tak apa. Kejap Aisyah ada masalah internet. Dia boleh pula kehilangan kan. Tak dengar betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
So, kejap ya. Kita tunggu tu. Aisyah punya ni boleh pula dia buat masalah kan. Mana buat yang ni? Sorry. Tadi Wait, apa tu? ni? Dia tiba-tiba dia use another 5 gig. Dia boleh pula tu kan. Oh. So tadi Aisyah berhenti kat mana? Dekat send to this yang invoice kedua tu. Okay, so korang dah send to this lah Sudah. Dah. Okay. Bila dah send to this, dah okay lah tu maksudnya. Macam tadi Aisyah cakap kat sini kan, Aisyah ada tersilap nama, tapi korang punya tu dah okay dah. Ni Aisyah saja. So tak ada apa-apa. Nasib baik tadi korang tak dengar. Tapi tak apa, Aisyah dah tu. Okay. Sekarang kita buat 7 April. Okay. 7 April ni dia kata Mr. Lee. Mr. Lee ni siapa? Juniper Lee lah. Yes, bermaksud itu adalah owner Kitchen Power tu. Jadi dia kata contributed an additional fund 30,000. Maksudnya masukkan tambahan modal lah 30,000 ke dalam bank untuk Share screen. Share screen. kuat. Share screen. Oh. Sorry. Share screen. Mana Tan? Kan terkeluar kot. Kan terkeluar ke ataupun Sekejap, tak keluar? Tak Aku pun apalah. tak tahu kat cakap apa pun. Laptop dia kakak dia guna. Tak apalah. Okay. Jadi kita sambung je lah Okay, so bila dia ada tambahan duit, maksudnya kita terima duit, kita terima modal, kita terima masuk duit dalam bank kita. Jadi kita kena buat apa? Spend money? Spend money lah. Anda pasti bila kita maksudnya kita buat tambahan modal ke dalam syarikat, spend money. Ya, kita spend money masuk ke bank kita. Kalau kita spend money, duit syarikat yang kita keluarkan. Kalau receive money, kita terima untuk masukkan dalam Receive money. syarikat. Receive money. Oh my God. Yes. Ada confuse pula. Tak apa. Okay, jadi yang ni kita receive money, dia CR003 lah. Tahu? Okay. Sama-sama. Tarikh dia adalah 7 hari bulan 4 2008. Okey, baki korang sama tak? 118,370. Sama. Ya, sama. Okey, Sama. so betul lah tu. Okey. Sorry guys. Hello. Internet habis. Tak apalah. Oh, okay. Okey. Okay. So, tadi siapa yang masukkan duit tu? Mr. Lim. Mr. Lee. Mr. Lee, Mr. iaitu Mr. Mr. Lee. Juniper lah senang cerita, okey? Okay. So Use kita card. use card. Okay. So amount receive berapa? 20,000. 30,000. 30,000. Aisyah. Kau tu Jupiter Lee. Saya tulis Jupiter Lee nama tu. Juniper kan? Juniper. Juniper. Yang name card boleh tukar. Tu apa? Dekat kat Card list boleh tukar. Boleh? Tapi kalau okay, ada okay. macam kalau dah purchase tu, itulah. Macam kalau kita dah send to this tu, kena maybe send to this lagi kot. Okay. Tak apalah, nanti saya buat lah tu. Okay. catat lah. Kenapa saya boleh tulis Jupiter? Ayo. Okay, payment method ialah check. Ni memo ni kita perlu letak tak? Okay. Nangis aku. Kejap 6 Masa hari cik- bulan. Sale. Capital contribution. Ni 7 kan? 7 hari bulan. Ni dia buat apa untuk apa ni? Loan from the owner. Nampak tak? Dia kata improve cash flow and this
should be recorded as a loan from Recorded the as a loan. owner. Dia So, pinjam dia. Nak Masuk letak dalam apa? view. Loan from From the owner. the owner. Okay. So sekarang ni What's bila ni dia ada lagi satu, dia ada tambahan. Kita kena charge account tu dalam 26,000. 26,000 amount due to owner. Maksudnya dia dah bagilah, senang sikit kita nak buat yang tu. Okay, so control R, dia akan jadi macam ni lah. Kita terima duit tu 30,000. Macam tu. That's why dia punya tu ni. Kalau kita keluarkan duit dia kat kredit, kalau kita terima duit dia dekat debit. Perasan tak? Perasan? Okay, so dah macam ni. Out of balance pun dah kosong. Okay, tengok betul tak 7/4. Okay, tak ada apa-apa. Kita record. Okay, masa kita dah record, kita dah settle lah yang ni 7 April. Okay, sekarang ni 16 April pula. Okay, 16 April ni dia kata dia ada buat cek 780904 sebanyak 2,800 kepada Miss Carrie Thomas untuk gaji dia untuk bulan April. Okay, jadi Carrie Thomas yang ni spend lah. Spend. Kita keluarkan duit untuk bayar gaji dia. Spend money. Spend money. 16/4/2008. Okay, amount dia sebanyak berapa? Gaji dia 2,800. Okay, so Miss Carrie Thomas. Okay, use card. Okay, jadi dia punya ni. Okay, kalau gaji dekat mana? Kalau gaji biasanya gaji kat mana ni? Dekat expenses ke apa? Mr. Get itu supplier kan? Supplier kot. Employee kan? Employee Employee pekerja. Kalau tu employee lah. Okay. Korang new buat employee. Okay. Okay. Okay, Mr. so Carrie Thomas tu employee. yang ni memo tak payahlah. Tak payah kot, Aisyah rasa tak payah. Okay, so account hashtag dia ni bila dia bayar gaji, so dia dekat expenses. So 65100. To use account dah settle. Okay. So kita record. Dapat Sekejap. Okay, tak Belum apa. lagi. Jap. Boleh. Purchase and salary. Okay. Teruskan. Record lah. Ya, kita record. Wait, yang Ya. 78. Okay. Cek nombor tu sama kan? Dah betul kan? Okay. Kalau Aisyah. macam tu rekod je kan? Record. Okay. Okay, So, record. kejap Aisyah ada hal nak buat betul kan. Carrie Thomas ialah employee. Okay. Lepas tu okay dah. Dan okay, bila 16 April dah settle, kita akan buat 18 April pula lah. Okay, 18 April ni cuba baca. Dia kata dia setuju dengan customer Goodyear Electrical Center yang dia akan kita akan jual dan delivery pada 23 hari bulan 23 April. April. Okay. So bila macam ni je dia dekat mana? Bila sold ni. Sales. Okay, Sales. dia dekat sale. So kita enter sale. Masuk invoice. Ni betul lah ni dia punya ni. Kita masukkan Goodyear Electrical Center. Okay? Dia customer Yes. Yes, customer. Sebab kita jual dekat customer. Okay. Tetapi ayat dia kata dia akan jual dan akan dapat benda tu pada 23 hari bulan. Jadi dia kat apa tu?
Jadi apa tu? Dia berapa hari bulan tu? 23. Okey, betul. Dan dia sebagai apa term dia? In a given day ke COD? COD. Yodi. Okay, sebab apa COD? Dia dah bagi tahu tarikh dia 23. Theory. Sebab lain? Sekejap, korang buat sampai mana? Sorry, tadi sampai mana? 18 April. Okay, 18 ya. 18 April dekat sale, enter sale. Lepas tu masukkan Goodyear Electrical Center. Dan invoice dia 3 dan date dia kenapa 23 Farid? Kenapa 23? Oh, 23 barang dia sudah Sampai. sampai. Barang dia sudah sampai 23 dan dia jual pada bila tu? 23. Okay, so yang tu akan jadi apa tu? COD. Okay. So, ni 23. Yang ni COD. Tekan okay. Selepas itu yang ni lah kita kena masuk barang dia. Okay, masuk 50. Untuk barang apa tu? Kita lah. Okay, 50 lagi untuk hot plate. Okay, hot plate ni adalah barang baru. Tapi tak apa, kita boleh je masukkan hot plate. Kita new hot plate ni, dia punya item number dia hot. Kita tengok yang bawah tu, purchase tu. Sebab apa? Sebab sebab kita order barang, dia nak order kereta dan hot plate, tapi dia dia beli pada 23 dan sampai pun 23. Dan masa kenapa kita tapi bila kita akan rasa macam kita belum beli lagi hot plate, kita belum dapat ada stock hot plate, tapi pada 18 April ni ada hot plate. So tak kisahlah yang tu hot plate. So kita just masukkan ni. Okay? Okay. Faham kan masuk Aisyah kan? Ke ada yang boleh terangkan lagi mudah? Faham je. Okay. Okay. Yang hot plate tu kaitan number kita letak hot boleh lah. Hot. Memang hot. Ada tulis ke? Dekat bawah tu, purchase order tu. Oh, ya. Astaga. RM40 kan? Yes. Hmm. So mesti dekat sini 40 lah. Okay. Okay, dia dah ada. Yang tu satu-satu kita kena tukar kan? Ya, betul. Tetapi nampak ni kettle ni kan? Harga kettle berapa kat situ? 85. Masukkan 85. Okay, lepas tu wait a minute. Ni kettle ni kan, sepatutnya kita kena buat ni dulu tau, purchase order. Tapi tak apa. Di hot plate tak ada, barang tak ada, macam mana kita boleh jual? Okay, tengok. Cuba baca ayat betul-betul Farid. Dia kata dia akan jual dan delivery barang tu pada 23 hari bulan. So dia dah lepas kan. So jadi harga hot plate tu yang tadi ni kan? Sepatutnya dekat selling detail ni base selling price adalah 18 per unit. Sebab tengok dekat purchase order tu. Hot plate adalah 18 per unit, betul? Betul-betul.
Dan tapi masa kita nak jual tu 40 unit lah. Tahu? 40 unit pula. RM40. Okay? Okay. Okay. So, Kalau macam tu kettle pun kita kena tukar lah yang tu RM40. Tak. kereta tak payah. Kereta tak payah. Ni kita nak jual. Kita tak payahlah. Kereta tak payah. Okay, biar payah. 58. 85. 5. Okay. So, dah boleh send tu. Apa ni? Oh, tak ada item. Aku rasa kan kita kena buat ni dululah. Purchase Purchase order order dulu. Okay, boleh. Kita buat purchase order dulu. Korang punya pun tak boleh kan tadi kan? So, kita cancel. Kita padam. Oh, yang ni I delete Yang tu Ya, erase je. Okay, so erase kan. Okay. kita pergi kat purchase. Kita enter. Kita pergi dekat order. Atas nama Elite Manufacturing. Dan dia punya tu pun ni lah dia punya purchase order dia. Pada 18/4/2008. So, okay, cuba tengok Dia kata determine the balance quantity on hand and place an order for the necessary quantity with an additional 10 unit setiap stok tu. Bermaksud kan kita kena tengok. Saya rasa kita kena keluar lagi sebab kita nak tengok berapa kita punya tu. Count inventory. Tengok ni. Hello. Hello. Korang nak buat sampai pukul berapa ni? Aku baru je dapat laptop. Sampai siap. Sampai siap. Apa siap? Sampai siap ke? Korang dah nak dekat siap Separuh lah. 18 April. Aisyah, kalau macam tu daripada order kita kena keluar lah. Okay. Tak apa, aku Macam buat dulu time, nanti kau tanya je. Kejap. Korang tak payah keluar. Korang still dekat tu. Tapi kalau nak keluar pun nak check korang punya on hand pun boleh. Sekarang ni kan balance kita ada 15 unit. Sekejap. Aku cancel je. Aku pergi tengok macam you buka lah. Sama. Sekejap aku cancel. Ini kau pergi kat mana? Account kat file. Dekat inventory. Account inventory. Saya dapat 15/0/15/0/15/0. Okay, kita orang macam you. Okay. Sekarang ni kan kita kena kira daripada awal tau. Balance kita berapa. Sebab kita mula-mula kettle Sekejap kettle. Kita beli 30 unit. Kita jual 10 unit. Okay, 20. Dan jual 5 unit lagi. Balance kita 15. Okay, betul. 20 unit kita beli blender. Okay. 2 kita jual. 3 lagi pun kita jual. Tinggal 15 unit lagi. Plus. Okay. Sekarang ni dia kata determine the balance quantity on hand. So kita perlu ambil quantity kat tangan kita ada berapa? 15. Betul tak? Betul. 15 untuk tu Blender dengan kettle 15 lah. hot plate kosong kan. Tapi ni jual ni. Tapi kan 8. benda ni jual tau. Jual 50 unit. Farid, you rasa macam mana? Ya. Oh. You tengok yang 20 April tu. Itu lah tu. Temporary short stage short age ni apa? Shortage. Kekurangan.
kekurangan yang kita tak ada kan. Yang ni yang pun aku rasa kena buat purchase lagi kot. Tapi kan sekarang ni kita nak Ya, kenapa? Ni dia cakap kekurangan barang, lepas tu dia sampai partial receipt. benda ni aku stop. Dia sampai 30 unit dengan 40 unit. Tapi ni kita bila beli punya. Itulah tu. Takkanlah kita Yang purchase order tu kan, dia pun tak ada tulis berapa unit kita belikan. Dia Terus kata bagi harga je. dia suruh kita kira sendiri. Lepas tu tambah 10. Dia sendiri. Yes. Macam hebat loh. Kan. Oh, Nak tanya madam tak? boleh juga. Kalau nak tanya madam, kita tanya kena kau tanya. Esok lah. Esok, kelas mari kita tanya lah. Esok lah. Maksudnya dia memang suruh kita stop. Memang tak nak kita buat. Ya, memang stop lah hari ni. Okay. Memang stuck dekat sana. Kita kena start balik lepas habis Maya punya kelas lah. Yes, betul. Ataupun Ah. masa kelas kita tanya terus madam. Betul. Okay, so itu saja untuk hari ini. Bila Esok dah- kita akan sambung part 3 lah, part 2. Okay? Terima kasih. Lepas kelas lah. Hati